Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu. Jangan kita ragu lagi bila Allah Ta'ala menyatakan dengan kitabnya yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diwahyukan kepada Isa AS dengan Injil. Apalagi yang menjaga Maryam ialah Zakaria, seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sebarangan orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kekuasaan Allah kepada manusia dan menguji manusia di zaman itu supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Isa alaihissalam. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian sesiapa yang membantahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenainya sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan diri kami dan diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta yang dikenali dengan mubahalah. Allah Ta'ala memerintah Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Ayat mubahalah diturunkan bersempena dengan kedatangan orang-orang Kristian Najran. Satu rombongan daripada kabilah Najran, mereka menganut agama Kristian. Apabila Islam sudah kuat, kabilah-kabilah Arab menyerah kalah. Kabilah-kabilah Arab yang degil, yang kuat menyerah kalah. Termasuk Al Mekah sendiri juga menyerah kalah. Bila Islam sudah kuat, bahkan datang rombongan kabilah-kabilah Arab mengajak Nabi SAW dan masuk Islam. Adapun Najran, mereka takut kepada kekuasaan Islam. Lalu mereka menghantar rombongan yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin dan padri-padri mereka, ulama-ulama mereka. Diriwayatkan oleh para ulama, mereka datang ke Madinah berkhemah. Pada hari yang pertama, mereka memakai pakaian kemegahan mereka, berhiaskan emas. Datang mengajak Nabi, Nabi tidak melayan mereka, menunjukkan kemarahannya. Lalu mereka mencari orang Madinah yang boleh berhubung dengan Nabi SAW. Diberitahu kepada mereka bahawa Nabi SAW tidak senang melihat pakaian kemegahan mereka yang bertatahkan emas, yang diharam oleh Islam orang lelaki pakai emas. Mereka datang dan masuk ke masjid. Tiba waktu sembahyang, mereka minta izin nak sembahyang mengikut agama mereka. Lalu Nabi mengizinkan mereka sembahyang di penjuru masjid Madinah, mengikut sembahyang agama Kristian mereka. Kemudian mereka menghadap. Nabi mengajak mereka masuk Islam. Mereka kata, kami telah Islam. Kami dah Islam. Kami juga mengikut Rasul Nabi Isa. Kata Nabi SAW, kamu tidak mengikut Rasul. Kamu telah melakukan syirik. Kamu menyembah salib. Kamu memakan daging babi. Padahal daging babi dilarang dalam syariat Nabi Isa alaihissalam. Yang diperintah beramal dengan Taurat, kamu makan daging babi. Ini ajaran apa? Ini bukan ajaran Rasul. Kemudian berlakulah berhujah berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam.
Allah menurunkan ayat-ayat surah Al-Imran yang kita baca berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Menyatakan Isa adalah Rasulullah, adalah hambanya, bukan anak Tuhan, bukan satu unsur daripada Tuhan. Fahaman kamu yang mengatakan dalam Isa ada unsur Tuhan adalah sesat. Kamu mengatakan Isa anak Tuhan adalah sesat, adalah kufur. Ini adalah menyeleweng daripada ajaran Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah mereka berdegil, maka Allah mewahyukan ayat mubahalah ini. Iaitulah Allah memerintah Nabi SAW mencabar mereka, memanggil isteri-isteri dan anak-anak mereka bersama dengan mereka. Dan Nabi SAW juga memanggil isteri-isteri dan anak cucunya. Nabi memanggil Sayyidina Ali, memanggil Ummahatil Mukminin, memanggil putrinya Fatimah, dan mengajak cucunya Hasan dan Husain. Mencabar mereka berkumpul di satu tempat supaya bermubahalah, memohon supaya Allah menurunkan laknat kepada sesiapa yang bohong di kalangan kita. Kata mereka, kami tak boleh buat keputusan lagi, kena mesyuarat dulu. Lalu mereka balik ke khemah mereka dan berbincang di kalangan pemimpin mereka dan padri-padri mereka. Lalu di kalangan padri mereka mengatakan, memang ada pada diri Muhammad SAW kerasulan yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah benar. Kalau kita ikut dia bermubahalah, minta Allah Ta'ala menurunkan laknat dalam keadaan kita tak masuk Islam, maka seluruh kita akan dibinasakan oleh Allah. Tidak ada lagi zuriat kita, akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Semua kita akan dibinasakan kerana dia adalah seorang Rasul. Bagaimana kita masuk Islam atau kita bermubahalah? Lalu mereka mengatakan, kalau kita masuk Islam, maka hilanglah segala kepentingan kita, segala kepentingan kita, segala hasil-hasil yang macam-macam, terutamanya padri-padri yang boleh dapat upah bila orang mari minta bersih daripada dosa, dan macam-macam lagi kekuasaan yang ada pada padri, boleh meminda hukum Allah Ta'ala. Arak yang diharamkan boleh jadi halal, babi tak boleh makan lagi, dan macam-macam lagi. Pilih sama ada mubahalah atau masuk Islam. Akhirnya mereka bersetuju mengajak supaya berdamai. Masuk Islam pun tidak, mubahalah pun tidak. Dan mereka bersedia untuk bernaung di bawah kerajaan Islam. Maka Nabi SAW menerima mereka bernaung di bawah kerajaan Islam. Kerana dasar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa dalam perkara agama. Biar mereka masuk Islam rela hati. Biar mereka tengok keadilan dan kebaikan Islam ini. Setengah ulama mengatakan mereka dikenakan jizyah. Jizyah ialah cukai diri yang dibayar oleh orang bukan Islam kepada kerajaan Islam, dengan syarat kerajaan Islam hendaklah memberi jaminan keselamatan kepada mereka. Ini makna jizyah, daripada jaza, makna balasan. Mereka bayar cukai kepada kita, kita kena beri perlindungan, keamanan. Mereka bebas melakukan upacara agama mereka, berkahwin mengikut syariat mereka. Apa yang dibenarkan oleh agama mereka, walaupun tak betul, kita tak boleh ganggu, dengan syarat mereka tidak mengganggu keselamatan orang Islam. Setengah ulama mengatakan tidak ada jizyah, kerana ayat jizyah belum lagi diturunkan pada masa itu. Terdapat kekhilafan di kalangan mufassirin dalam perkara ini.
Tetapi hukum yang tetap sehingga hari ini ialah orang yang bukan Islam dibenarkan menjadi rakyat dalam negara Islam. Pemerintah mengenakan jizyah, iaitulah cukai diri, sebagaimana orang Islam dikenakan zakat fitrah. Dan mereka dikenakan kharaj, membawa cukai daripada hasil pertanian mereka. Dan dikenakan usyur, iaitulah membawa cukai daripada perniagaan mereka. Sebagaimana orang Islam dikenakan zakat pertanian dan zakat perniagaan. Dibenarkan mereka berada dalam keadaan Islam dengan jaminan. Mengikut mazhab Syafi'i, golongan ahli kitab dan majusi. Mengikut mazhab Ahnaf, Hanafi, dibenarkan juga golongan wathani, penyembah berhala, menjadi rakyat di dalam negara Islam. Dan kita melihat kepada suasana masyarakat mazhab Hanafi yang lain dengan suasana masyarakat mazhab Syafi'i. Syafi'i tinggal di Hijaz, Mekah, Madinah, berhijrah ke Mesir, sekejap saja di Iraq. Tidak melihat perubahan adanya penganut berbagai-bagai agama. Oleh kerana itulah, maka pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah kerakyatan ini terhad kepada suasana masyarakat yang ada pada masa hidup. Maka kita perlu melihat kepada suasana masyarakat Imam Hanafi yang lebih besar dari segi jumlah agama-agamanya. Maka ulama perlu mentarjihkan mazhab dalam perkara ini. Walaupun kita mazhab Syafi'i, macam kita bayar fitrah dengan fitih lah. Mazhab Syafi'i tak boleh dengan fitih, Hanafi mengatakan boleh. Itu kerana kita melihat pandangan mazhab Hanafi adalah lebih munasabah dengan suasana yang ada pada hari ini. Ini tidak menjadi salah. Para ulama berijtihad. Akhirnya orang-orang Kristian Najran ialah negeri yang terletak di sempadan di selatan Arab Saudi yang bersempadan dengan negeri Yaman. Di kawasan inilah juga berlakunya kisah Ashabul Ukhdud, iaitulah raja Yahudi yang membakar hangus orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengikut syariat Nabi Isa alaihissalam. Belum lahir lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puak-puak ini terus menganut agama Nabi Isa alaihissalam. Tetapi berlaku penyelewengan selepas itu, dan mereka ikut menyeleweng. Dan mereka yang menyeleweng inilah yang datang menghadap Nabi SAW. Walaupun di zaman kemudian orang-orang Najran telah menganut agama Islam. Mereka menjadi penganut agama Islam setelah mereka melihat keadilan dan kebaikan Islam.